Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Helmi bin Abdul Aziz daripada Sarjana Muda Psikologi untuk tahun pertama semester pertama. Video ini adalah untuk subjek Learning Skills for 21st Century OUMH 1603. Tajuk yang saya pilih untuk video ini adalah Pantun, Realiti dan Harapan. Pantun adalah satu cabang seni bahasa yang sangat berkait rapat dengan bangsa Melayu. Selain pantun, bangsa Melayu sememangnya kaya dengan seni-seni bahasa seperti syair, gurindam, sajak, bidalan, seloka dan peribahasa. Walau bagaimanapun, pantun Melayu mempunyai keunikannya yang tersendiri. Sebab pantun tidak ada dalam tamadun lain. Menurut Profesor Dr. Abdul Muati Ahmad dalam satu ceramah beliau pada tahun 2021, pantun Melayu adalah satu-satunya jenis seni sastra dalam dunia ini yang mempunyai format rima pada hujung ayat yang berpasangan. Sebagai contoh daripada pantun yang amat popular adalah Kajang Pak Malau, kajang belipat, kajang saya mengkuang layu. Dagang Pak Malau, dagang bertempat, dagang saya musafir lalu. Suku kata pat daripada perkataan berlipat pada baris pertama adalah serima dengan suku kata pat pada perkataan bertempat pada baris ketiga. Begitu juga dengan hujung suku kata baris kedua dan hujung suku kata baris keempat. Format pantun ini amat unik sehinggakan ciri-ciri ini hanya ada pada sastra pantun Melayu sahaja. Apa pentingnya kita menjaga kelangsungan pantun? Pantun adalah salah satu wadah untuk menajamkan skill kemahiran berfikir aras tinggi, KEBAT. Kementerian Pelajaran Malaysia mula memperkenalkan modul KEBAT dalam Dasar Pendidikan Negara mulai tahun 2013. Berdasarkan statistik, anggaran 20 hingga 30% daripada keseluruhan soalan di setiap peperiksaan bertumpu kepada KEBAT. Semua ciri-ciri KEBAT ada dalam pembikinan serangkap pantun secara spontan sama ada menjual atau membeli pantun. Kepantasan dan ketajaman daya fikir diperlukan bagi mencerita satu pantun yang sempurna secara spontan. Selepas kita bercerita panjang tentang pantun, sebenarnya apa itu pantun? Berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat yang dikeluarkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, pantun bererti sejenis puisi lama yang biasanya terdiri daripada 4 baris dalam tiap-tiap rangkap. 2 baris pertama merupakan pembayang maksud dan yang selainnya mengandungi maksudnya. Pantun boleh dikategorikan berdasarkan bilangan kerat dan baiknya. Contoh pantun 2 kerat adalah 3 kura-kura. Apa itu sahabat peda? Contoh pantun 4 kerat pula adalah pakai sepatu di atas beranda, daun pandan dipijak-pijakkan. Kalau begitu kemauan pandan, nyawa dan badan tidak serahkan. Dan contoh pantun 6 kerat adalah Minum madu di dalam cawan, turun tangga pokok dipanjat. Kaki terpijak dahannya mati. Orang berlomba mengejar kemajuan. Adakah asyik memelihara adat? Adakah anak dibiarkan mati? selain melalui jenis pantun, pantun turut boleh dikategorikan berdasarkan jenis tema pantun tersebut. Contoh jenis tema pantun adalah pantun teka-teki. Budak-budak jual paku. Mari dijual di tepi jalan. Banyak paku, perkara paku. Apakah paku yang boleh dimakan? Pantun nasihat. Tak ada air orang tayamum. Tayamum itu memakai tanah. Suami imam, isteri makmum. Itu tanda keluarga sakinah. Pantun jenaka. Tanjung Pinang, kota berbatu. Nampak indah dekat Kuala. Itu sendal bukan sepatu. Tempat lidah kaki bukan ngetok kepala. Namun begitu, masa kian beransur dan zaman berganti zaman, generasi yang menggunakan pantun dalam kehidupan seharian semakin berkurang. Muncul generasi-generasi baru yang hanya menggunakan pantun di pertandingan-pertandingan bahasa Melayu dan sambutan majlis rasmi kerajaan sahaja. Pantun semakin terpinggir
dan tidak lagi menjadi resam bangsa Melayu. Faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan ini adalah: yang pertama, generasi baru kurang minat menggunakan pantun sebagai wadah perantara sesama mereka. Pantun tidak lagi digunakan secara meluas dalam perbualan harian. Seterusnya, penggunaan pantun dalam kehidupan seharian dianggap kolot. Bangsa Melayu berasa malu untuk menuturkan pantun dalam perbualan seharian. Yang ketiga, generasi yang memertabatkan pantun semakin sedikit dan semakin hilang di telan usia. Salah seorang selebriti emas yang pakar menggunakan pantun adalah saudara Syahrizan Ahmad, atau lebih dikenali dengan nama pentasnya Abun. Sungguh cantik kereta Fair Lady, bawa masuk tengah pekan. Tak sabar-sabar sedia hati, tak lama lagi nak dipuankan. Beliau berupaya mencipta pantun jenaka secara spontan dalam mana-mana persembahan beliau. Hilangnya beliau di persada seni merupakan kehilangan buat pengamal seni pantun spontan. Walau apapun alasan cabaran yang ditempuh dalam mempopularkan semula seni bicara pantun di kalangan bangsa Melayu, kita sepatutnya sedar yang segala tanggungjawab ini terletak pada pundak kita, bangsa Melayu. Oleh itu, saya sertakan bersama carangan-carangan bagaimana kita boleh memertabatkan semula seni bicara pantun di mata dunia. Yang pertama, masukkan elemen pantun dalam surat rasmi kerajaan atau sekolah. Seringkali kita lihat moto sesuatu jabatan kerajaan seperti berkhidmat untuk negara atau berkhidmat membimbing diselitkan dalam surat rasmi kerajaan. Bagi memertabatkan seni pantun, moto-moto ini boleh diganti dengan serangkap pantun 2 kerat atau pantun 4 kerat yang memiliki seni yang lebih unik. Seterusnya, ajari subjek khas pantun atau kesastraan Melayu di sekolah rendah dan sekolah menengah. Bertepatan dengan hala tuju jati diri bangsa Melayu yang semakin lemah dan pudar, sudah tiba masanya untuk kerajaan menyemai jati diri dalam diri bangsa Melayu bermula daripada usia muda. Subjek khas pantun atau kesastraan Melayu lama perlu diajar secara wajib di semua sekolah rendah dan sekolah menengah. Kesimpulannya, seni pantun adalah khazanah yang amat berharga kepada bangsa Melayu buat rakyat Malaysia. Seni pantun ini tidak wajar dibiarkan hilang dan semakin hilang ditelan zaman. Saya akhiri bicara ini dengan serangkap pantun. Jika rembulan tertunduk layu, mentari menjeling ketika pagi, pantun kian terfikir sayu, jika bukan kita, siapa lagi? Sekian persembahan daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.